Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazira binti Abdul Wahid D1910174. Nama saya Nur Farazani Aiza binti Ibrahim, memegang nombor kad matrik D1910584. Nama saya ialah Nur Emilia Dania Nur Syam D1910453. Nama diberi Nur Izzati Yusna binti Roslan, nombor matrik D1910301. Nama saya Nur Habratu Sabrina binti Narizan. Saya memegang kad matrik yang bernombor D1910465. Saya Nur Hadira binti Muhammad Halim, memegang nombor matrik D1910439. Kami daripada Kolej Universiti Islam Melaka, iaitu UIM. UIM terletak di Kuala Sungai Baru, Melaka. Ia merupakan sebuah institusi pengajian tinggi milik penuh Kerajaan Negeri Melaka. Ia ditubuhkan di bawah Akta IPTS 1996. Dahulu, UIM dikenali sebagai Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, iaitu KTIAM, yang merupakan kombinasi antara pengajian Islam dan juga sains. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menerangkan satu klasifikasi keperluan khas, iaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, iaitu ADHD. Kami akan menerangkan dari segi maksud, ciri-ciri, punca dan juga langkah-langkah untuk mengatasi masalah ADHD ini. Maksud Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau sindrom kurang daya tumpuan dan hiperaktif adalah salah satu kecelaruan tingkah laku di kalangan kanak-kanak. Terdapat 3 jenis keadaan, iaitu kurang tumpuan, hiperaktif dan menurut kata hati. Menurut Berkeley 1990, ADHD merupakan salah satu kecelaruan pemikiran yang paling umum di kalangan kanak-kanak. Manakala menurut Lahir 1997, ADHD merupakan masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian kerana kebolehannya yang terhad untuk memberi tumpuan dan sering menunjukkan tingkah laku yang tidak sabar. Ciri-ciri kanak-kanak ADHD ialah yang pertama, kanak-kanak ini hyperaktif. Kanak-kanak ini ialah sukar untuk duduk diam seperti kanak-kanak normal yang lain. Ciri yang kedua pula ialah kanak-kanak ini sering bertindak sebelum berfikir. Kanak-kanak tersebut bertindak tanpa memikirkan tindakan itu betul atau salah. Ketiga, kanak-kanak ini juga cepat bosan. Kanak-kanak ini cepat bosan dengan satu-satu tugas dalam hanya beberapa minit sahaja. Punca penyakit ADHD. Walaupun penyebab sebenarnya ADHD masih tidak jelas, kajian terperinci masih lagi dijalankan. Namun, faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam masalah ini adalah yang pertama ialah genetik. ADHD boleh berlaku dalam keluarga dan kajian menunjukkan bahawa faktor genetik mungkin menyebabkan berlakunya ADHD. Selain itu, ADHD juga boleh berlaku melalui faktor persekitaran yang boleh meningkatkan risiko ADHD. Contohnya, pendedahan terhadap bahan kimia seperti plumbum semasa kecil atau semasa dalam kandungan. Punca yang terakhir ialah masalah semasa perkembangan. Masalah dengan sistem saraf otak semasa perkembangan seperti kelahiran pramatang dan lahir tidak cukup berat. Yang pertama adalah mengajar anak-anak untuk menumpukan perhatian pada sesuatu perkara dalam satu masa. Kerana mereka yang mengalami ADHD tidak boleh melakukan perkara ataupun kerja yang banyak dalam satu masa. Yang kedua, untuk membetulkan tingkah laku mereka, kita haruslah menggunakan dengan cara mendorong dan menyokong daripada menghukum. Tetapi, jika kita hendak melarang, kita haruslah memberikan penjelasan terhadap kanak-kanak ADHD tersebut.
Yang ketiga pula ialah kita haruslah memberikan perhatian yang penuh kepada kanak-kanak yang mengalami ADHD ini. Hal ini adalah kerana anak-anak yang mengalami ADHD sering merasa mereka mengecewakan orang lain, melakukan perkara yang salah dan sebagainya. Oleh itu, dengan meluangkan masa, mereka dapat bercakap dan menikmati seperti aktiviti santai dan menyeronokkan walaupun hanya beberapa minit. Anda semua dah tahu kan apa maksud ADHD, ciri-ciri, punca dan juga langkah untuk mengatasi masalah ADHD. Kali ini saya akan terangkan kesimpulan terhadap masalah penyakit ADHD. Kecelaruan ADHD ini adalah gangguan tingkah laku yang perlu diambil serius oleh semua pihak. Ini kerana kanak-kanak yang mengalami gangguan ADHD ini akan bertindak secara agresif yang akan mengganggu kanak-kanak lain semasa mereka berada di sekolah. Seterusnya, kanak-kanak yang mengalami masalah ADHD ini boleh dididik dan juga berpotensi berkembang seperti kanak-kanak yang lain. Kualiti pendidikan di rumah adalah amat penting dalam menentukan tahap pencapaiannya di sekolah. Kecelaruan tingkah laku perlulah diatasi melalui proses pendidikan yang bersesuaian dengan ADHD dan juga yang bersistematik. Ibu bapa dan guru-guru perlulah bekerjasama dengan mempunyai pengetahuan tentang kanak-kanak ADHD, merancang program pendidikan dan juga kerjaya kanak-kanak ADHD di masa yang akan datang.